Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Mr. AK Vloggers. Okey, kali ni background lain Hari tu background apa dalam kereta. Hari ni background lain. Background yang memaparkan alam flora. Okey. Untuk kali ni saya nak ceritakan pengalaman ketika saya dalam dunia paranormal, di mana kali ni kami pergi ke lokasi Hospital Kirara. Memang kawasan tu sangat-sangat rare, sangat-sangat menyeramkan, dan banyaklah makhluk-makhluk yang mendiami kawasan tersebut. Kami berkumpul di Shah Alam, di Seksyen 13. Memang tempat itu, memang di Seksyen 13 memang tempat kami berkumpul lah, dengan kru-kru yang lain. So sampai pukul masuknya waktu jam pukul 10, kami mula bergerak ke Hospital Kirara tersebut lah. Kami kali ini berkumpul lebih awal sebab kami nak ke Hospital Kirara tu, sebab kami nak menemu bual dengan orang-orang yang pernah memasuki kawasan tu, yang pernah explore dalam kawasan tu. So kami pun sampai berdekatan dengan Hospital Kirara tu. Ada satu gerai makan, yang mana gerai mi sup biau sup macam tu lah. So kami pun berjumpalah dengan orang-orang yang pernah explore kawasan ni. So boleh bagi tahulah sedikit sebanyak apa yang mereka alami masa mereka explore dahulu. So selepas kami dah berbual, kami dah bertanya apa semua, so giliran kami pula untuk masuk ke dalam kawasan Hospital Kirara ni. Kami masuk melalui pintu pagar di hadapan. Dari satu pagar besi, kami masuk di situ. Sampai kami di situ, kami dinampakkan oleh bukan makhluk gaib, tapi makhluk yang suka menyalak, iaitu anjing. Bila kami nampak makhluk tersebut, apa anjing tersebut, kami cuba bergerak ke depan sedikit demi sedikit lah, nak tahu apa dia punya. Yelah, kita tak tahu anjing ni tak agresifnya macam mana. So kami bergerak perlahan-lahan lah. So kami pun bergeraklah dengan perlahan-lahan, dan ternyata anjing itu lari meninggalkan kami. So kira selamat lah masa tu. Jadi kami terus masuk ke kawasan blok-blok yang ada makmal, ada makmal, ada bilik mayat, apa semua. Dan start kami masuk dalam kawasan tersebut, kami dapat rasakanlah tahap suasana dia macam mana, keseraman dia. So kami pun tiba di satu lokasi ni, iaitu bilik saya tak ingat bilik apa. Dia punya kawasan tu, di bilik tersebut menaikkan aura yang sangat kuat. Masa tu saya dapat rasakan aura yang negatif aura yang negatif. Memang aura yang ni memang kami kena berhati-hati lah. So saya pun mula bagi tahu dekat rakan-rakan yang lain, minta berhati-hati lah, sebab saya dah dapat rasakan apa aura yang ada kat sini. So tak lama selepas itu, kami dikejutkan dengan satu bunyi budak menangis, ataupun bunyi bayi menangis.
So masa tu memang agak terkejut lah sebab dengar bunyi menangis saya. Bunyi bayi menangis. Kalau dengar bunyi kakak cantik yang menangis tu kami tak heran. Tapi disebabkan kami dengar bunyi bayi menangis, kami agak rasa risau lah, sedikit bimbang. Sebab yalah, kami baru masuk kawasan tu dan tiba-tiba terdengar bunyi suara bayi menangis. So kami pun bolehlah membacakan sedikit ayat-ayat untuk perlindungan, ayat-ayat untuk melindung diri, memohon kepada Allah untuk supaya jaga kami lah ketika itu. So kami pun teruskan je lah daripada kawasan daripada bilik tersebut. Kami terus pergi ke checkpoint yang memang kami nak pergi, iaitu bilik mandi jenazah. Sesampai kami di bilik mandi jenazah tersebut, keadaan situ memang agak agak seram. Kawasan persekitaran tu pun dah memang dah bersemak. Ada yang pokok tumbang. So kami mula-mulanya kami tak risaukan sangat tentang makhluk-makhluk ni. Yang kami risaukan adalah macam haiwan-haiwan berbisa dengan haiwan yang menyalak tu. Kami risaukan yang itu je lah. So kami pun ambil masa dalam seminit dua untuk mematikan lampu dan berdiam diri. Bukan mematikan diri, berdiam diri. Kami merasai lah suasana masa tu memang bulu roma semua tegak berdiri, naik. Dan saya dikejutkan dengan satu bau yang mana memang sinonim lah. Kalau duduk dekat dengan bilik mandi jenazah ni, mesti bau tu akan menjelma lah, iaitu bau kapur barus. So saya sedikit agak rasa dunia bau tu sangat kuat. Memang kuat gila. Sampai saya tak boleh nak bernafas. Saya terpaksa tahan. Saya tanya kawan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya tak dapat detect bau tu. Cuma saya seorang je dapat bau kapur barus ni. So selepas kami berdiam diri di dalam bilik mandi jenazah tersebut, kami pun melangkah keluar. Dan saya masih lagi dapat rasakan bau kapur barus tersebut, walaupun kami dah bergerak dalam 10 meter daripada kawasan bilik mandi jenazah tersebut. So selepas tu kami pergi ke satu lagi bilik yang memang kami nak pergilah, iaitu bilik makmal. Yang mana kita tahu kalau di bilik makmal ni mesti ada lah kesan-kesan uji kaji darah pada masa tersebut, pada masa hospital tu masih beroperasi. Dan sekarang ni pun rasanya hospital tu dah diratakan. Sebab last ada orang tim explore lain yang pergi pun memang dah tutup dah. Memang dah nampak pokok-pokok di kawasan tersebut dah ditumbangkan. Ada yang kawasan dah diratakan. So rugilah kepada tim explore lain yang tak dapat pergi kawasan tersebut. Sebab kawasan tu memang agak rare, memang seram, memang bikin bimbang. Okey, sampai je dekat bilik makmal tersebut, dia ada satu bahagian tu macam meja.
Lepas tu sebelah-sebelah tu ada almari apa semua. Kami macam tadi juga kami buat masa kami di bilik mandi jenazah tersebut. Di bilik mayat ni, di bilik mak ni juga kami ambil masa seminit dua untuk tutup lampu dan mendiamkan diri untuk rasailah suasana kat kawasan tersebut. Memang kami dapat rasakan lah punya aura kat situ, macam mana kuatnya bau apa dalam kawasan tu, yang mana tiba-tiba kami semua dapat bau darah, bau hanyir darah. So masa tu saya pun bertanya dengan kawan saya. Saya tanya, kalau bau hanyir darah ni rasanya benda ni bukannya lah spesies iblis atau syaitan. Kemungkinan ini adalah jin. Dan bila dah terbau bau hanyir darah ni, memang tahap jin tersebut adalah jin agresif. So kami ambil keputusan untuk keluar daripada kawasan tersebut. Kami tak nak tunggu lama kat dalam tu, sebab kami tahu permainan jin lagi dahsyat daripada permainan iblis. Iblis paling kuat, dia akan sakat kita boleh lari. Tapi kalau jin sakat kita punya minda kita terus jadi blank, tak boleh nak buat apa-apa dah. Dia terus kosong dan kita pun tak boleh nak bergerak. Tiba-tiba rasa badan jadi stuck kat situ, nak lari tak boleh. So kami ambil keputusan untuk keluar daripada kawasan bilik makmal tersebut. Selesai kami di kawasan bilik makmal tersebut, kami pergi ke bahagian seberang sana, yang mana ada dulu orang panggil situ kawasan angkut, mana tempat loading bay, tempat hantar barang-barang untuk hospital lah semua kan. So kami dalam berapa meter saja dari kawasan angkut tu, ada satu pokok besar. Memang besar gila pokok tu. Yang mana kami lalu di bawah pokok tu, kami didendangkan dengan satu bunyi mengilai yang sangat-sangat kuat, sehingga terus naik bulu roma. Memang terus naik bulu roma. So langkah kami terhentilah. Kami cuba memandang ke atas pokok, tapi tak ada satu kelibat lah masa tu. So kami pun teruskanlah pergi ke dalam kawasan angkut tersebut. Selepas kami masuk saja dari kawasan angkut tu, dia ada satu ruangan. Dalam ruangan tu memang gelap gila, sebab tak ada satu pun lubang untuk pencahayaan dari luar masuk. So kami ambil masa kat situ dalam 5-10 minit untuk mendiamkan diri kat situ. Kami tutup lampu, kami senyapkan diri dan duduk dekat situ. Dan kat situ pelbagai yang kami hadapi, dengan gangguan-gangguan seperti bunyi dan bau yang mana kami dapat dengar bunyi seperti orang berdengus, bunyi orang ketawa dan juga bunyi orang bercakap. Yang mana percakapan tersebut kami tak dapat nak fahami lah apa yang ayat yang makhluk tu bercakap. Dan bau yang kami dapat hidu masa tu adalah dua jenis bau. Bau seperti minyak atar dan juga bau hanyir. Dua itu saja. Masa tu memang kuat bau dia. Bau minyak atar tu, kalau siapa yang pernah pakai perfume minyak atar, kalau siapa yang tahulah bau ni macam mana, memang kuat, tapi lagi kuat daripada bau tersebut. So kami pun pada mula-mulanya kami bau minyak atar. Dah selang daripada 5 minit, kami
diberikan untuk bau hanyir, seperti hanyir darah. Memang kuat baunya, sehingga kan tiba-tiba kami rasa sangat terasa bahang di kawasan tersebut. So sekali lagi saya bercakap dengan rakan saya, kita kena keluar lagi sebab benda ni macam dah mengikut kita. So kami pun keluarlah daripada kawasan tersebut. Kami duduk berhadapan dengan angkut tu, betul-betul berdekatan dengan pokok yang kami dengar ada bunyi tersebut. Kami duduk kat situ beramai-ramai. So kami nak ni lah, ambil kata putus lah, sama ada nak buat uji nyali ataupun tidak. Okay, selepas kami membuat keputusan, kami sepakat untuk membuat uji nyali. Kami meletakkan kru kami di dalam kawasan angkut, yang mana tempat kami stay down sekejap kat kawasan tersebut. Saya dan rakan saya mengantarkan 2 orang kru untuk menjadi volunteer lah masa tu. Kami letakkan di dalam bilik yang kami diamkan diri tadi, yang mana ada sedikit gangguan seperti bau dengan bunyi suara. So kami pun hantar kru kami pergi ke dalam kawasan tersebut, letakkan lampu dan tinggalkan walkie-talkie lah. So selepas selesai kami set up semua, kami dah letakkan kru kami. Saya dengan rakan saya pun keluarlah daripada kawasan angkut tu, dan kami tunggu di tempat kami duduk tadi, yang mana 2 pokok tadi tu, pokok besar tu. Kami beri masa seperti biasa 30 minit untuk kru kami untuk diuji nyali. So dalam minit yang ke-10, kru kami memberitahu keadaan di dalam bilik ruangan tersebut menjadi sangat bahang. Memang panas, dan mereka pun memberitahulah yang mereka ada terbau seperti yang kami semua bau tadi. Dan salah seorang kru kami mendengar ada suatu suara. Saya tak dapat pastikan suara tersebut suara apa. Yang kru kami beritahu suara tersebut seperti suara lelaki. Dulu Daya Rebul. Okay. So kami pun tanyalah pada kru kami tu, adakah dia boleh bertahan lagi untuk stay down untuk diuji nyali kat situ. Dan kru kami beritahu dia boleh tahan lagi lah. So kami bagi tahu, kami pesan kat dia, dekat kru kami ni, jangan gelabah, jangan apa, selagi tak kena gangguan yang paling teruk, just layan je punya keadaan dalam suasana tu. So sehinggalah dah nak sampai masa untuk kami jemput kru kami keluar, kami menerima satu keadaan yang sangat cemas, yang mana kru kami ketika kami berada di kawasan pokok tu, so salah seorang daripada kru kami, dia mengalami kerasukan. So masa tu leader kami tolong mengubatkan lah, berikan bantuan untuk perubatan. Dan saya pula arahkan rakan-rakan saya yang lain untuk jemput kru kami itulah, untuk dibawa keluar yang diuji nyali tadi tu.
Terus keadaan jadi semakin tegang masa tu, sebab dah cuba untuk berubat, makhluk yang merasuki tubuh kakak saya tu tak mau keluar. Saya pun dah cuba tolong dengan memberi lawungan azan, masih lagi tak dapat nak bantu. Dan kami tetap teruskanlah bagi bantuan, ubatkan balik. Kami berdoalah pada Allah, semoga kami dapat selesaikan dan selamatkan rakan kami inilah. Alhamdulillah setelah berapa belas minit rakan kru kami tu pulih daripada dirasuki lah. Dan keadaan dia memang macam biasa, siapa yang pernah mengalami kerasukan memang terasa kat tubuh badan dia sangat letih lah, lemah, sampai nak bangun pun tak boleh, nak bercakap pun tak boleh. Sebab ya, bila satu makhluk ni dah masuk dalam badan kita, makhluk ni akan gunakan seluruh tenaga dalam badan kita. Agar selepas kita dah makhluk tu dah keluar, tubuh kita akan jadi penat dan meninggalkan kesan yang sangat-sangat yang tak elok lah. So tapi alhamdulillah semuanya selamat. Dah selesai saja di kawasan kami dah selesai kami buat aktiviti di kawasan tersebut. Kami pun berangkat keluar lah daripada kawasan Hospital Kirara. Dan kami sebelum kami pulang ke rumah, kami singgahlah di kedai mi sop tu dulu yang bersebelahan dengan hospital tu Kami lepak-lepak dulu, minum-minum dulu, buang penat lelah. Setelah sejam kami di kedai makan tersebut, kami pun geraklah balik ke rumah masing-masing. So itulah pengalaman ketika kami berada di Hospital Kirara. Salah satu pengalaman saya dalam dunia paranormal. Banyak pengalaman yang saya alami, yang pernah saya terima, seperti gangguan, tapi tak semualah saya dapat ingat sebalik. So apa yang saya ingat, apa yang saya boleh ceritakan, saya akan ceritakan dalam video kongsi pengalaman. Okey, kisah seterusnya tentang pengalaman saya bersama dengan tim paranormal. Kami pergi ke lokasi Bukit Jugra di Banting, Selangor. Kami mula berkumpul di tempat yang sama, di Seksyen 13, dan kami bergerak pergi ke Jugra dalam jam 11 malam macam tu. Dan kami tiba di lokasi tersebut dalam jam pukul 12 atau 12 suku. Tak jauh pun daripada lokasi kami, daripada kami kumpul dari Shah Alam nak ke Jugra, memang tak jauh mana. Cuma apa yang siksanya bila lalu di kawasan, sepanjang-panjang kawasan daripada Bukit Tinggi sampailah nak ke Banting. Itu memang jalan-jalan yang sangat-sangat menyeksakan. Siapa yang rasa nakkan aksi-aksi melompat-loncat ketika dalam kereta ataupun motor, bolehlah lalu kawasan tersebut dari Bukit Tinggi sampailah Jugra. Memang tak sakit bontot tu memang tak sah lah. Okey, kami sampai saja di lokasi pertama, iaitu Kubur Pahlawan. Kubur Pahlawan yang kami pergi tu berdekatan dengan muara ni lah, tempat orang-orang memancing.
Dan nak masuk ke dalam kawasan perkuburan tu memang kena lalu satu laluan hutan lah. Dia punya pintu masuk nak ke kubur pahlawan tu, dia berdekatan dengan satu macam tokong kecil. Dia macam atas ni lah, dia buat macam tempat tinggi macam tangga. Kat atas tu, kat bawah dia tu ada satu laluan. Memang kena lalu longkang apa semua. Dan kami sampai kat situ, kami hanya sekadar menziarahi sajalah. Tak ada buat aktiviti untuk uji nyali kat situ, tak ada. Kami sekadar menziarahi dan merakamkan kubur pahlawan yang ada kat situ. Dan berkemungkinan saya akan pergi ke situ balik untuk membuat satu slot berkaitan ziarah yang pernah saya ceritakan di video pertama hari tu, untuk membuat satu slot video ziarah ke makam-makam pahlawan dan juga makam-makam diraja. Okey. Kami berada di kawasan tersebut tak lama mana pun, hanya 15 minit saja. Kami sampai di kawasan tersebut. Kami melihat kawasan perkuburan tersebut, dan kami sedekahkan Al-Fatihah kepada roh-roh dan kepada jasad-jasad yang ditanam di kawasan kuburan tersebut. Semoga roh mereka dicucuri rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, selesai di kawasan makam kuburan tersebut, kami pun bergeraklah menuju ke atas bukit, yang mana terdapat ada satu kem lama kat kawasan tersebut. Kami perlu melalui satu jalan berdekatan dengan satu perkuburan Cina, dan juga laluan nak ke rumah api ke atas itu. So sampai je di hadapan makam sampai di hadapan kem tersebut. Masa tu pintu pagarnya tak macam sekarang ya. Pintu pagar dia dah bertukar, dia letak yang pagar-pagar dawa yang tebal. Kira yang barulah. Macam sebelum ni memang tak ada lagi. Masa yang time kami pergi tu memang tak ada lagi pagar-pagar jenis macam tu, cuma pagar biasa. So kami cuba melalui kawasan yang boleh dimasuki lah. Kalau memang tak ada ruangan untuk kami masuk, kami takkan masuk lah. Dan masa tu ada ruangan untuk masuk, saya pun masuk lah. Kami pun masuk lah ke dalam kawasan tersebut. Dan kami pun mengambil lah satu tempat untuk dijadikan base. Ada satu pondok tu, macam pondok garaj pada garaj kereta macam tu. Okey, kalau rakan-rakan semua, kalau ada terdengar orang menjerit ke, gelak ke, apa, bercakap bising-bising ke, harap minta maaf lah. Sebab saya berada di kawasan kedai makan rakan saya sekarang. Tapi kedai ni tak buka lah di bulan puasa. Rakan saya berniaga dia berniaga pacak lah. Dalam bulan puasa dia sentiasa berniaga pacak. Dia jual roti john dan juga kambing bakar. So pada rakan-rakan lain yang berdekatan dengan dekat Shah Alam, kalau mahu rasa kambing bakar yang sedap, roti john yang power, roti john yang power tu adalah rolling cheese yang disaluti dengan telur dan juga cheese. Rakan-rakan semua boleh datanglah ke Parang Jawa. Mana Parang Jawa? Jalan Mat Raji. Cari kedai ada banner roti john Lanun dan kambing bakar Bangla Kacang. Okey. Rakan-rakan cuma semua nak harap merasai apa makanan yang yang sedap, bolehlah datang ke gerai rakan saya di Parang Jawa. Okey, berbalik pada pengalaman saya yang saya nak ceritakan ni. Kami pun duduk dah di kawasan base yang kami dah pilih. Dah kami set up kami punya barang, kamera-kamera apa semua. Kami pun bergeraklah naik ke atas untuk buat rakaman. Memang penat sebab dia naik bukitnya bukan jenis yang
bukan yang jenis yang apa sikit-sikit baru naik naik atas. Dia punya bukit dia macam curam gila. Memang kalau nak naik tu, kalau nak mendaki tu memang penat lah. So kami pun setelah sampai di atas puncak, dia laluan naik dari pintu pagar kami masuk, dia naik straight. Lepas tu dia ada apa jalan yang selekop. Dah jalan selekop pada hujung jalan tu adalah kawasan tempat apa landing helikopter kalau tak silap saya. Sebelum sampai ke landing helikopter tu kami turun ke bawah. Ada laluan tangga ke bawah. Yang mana kat bawah tu ada ruangan macam blok-blok barak-barak tentera masa tu. Kem-kem masa tu. Dia bila kami dah kona naik tu, kami turun ke arah kanan. Dan ada perkara pelik yang berlaku dekat diri saya. Rakan-rakan tak perasan. Yang perasan cuma saya seorang je. Saya akan ceritakannya sekejap lagi. Okey. Selepas kami turun pergi ke kawasan apa barak di bawah tu, kawasan bilik-bilik di bawah, kami masuklah satu-satu bilik. Pada masa tu bilik atas tu tak ada orang. Tak ada orang pula, maaf. Tak ada apa-apa gangguan. Tak ada apa-apa kelibat lah yang kami nampak. Dan okey, sebelum kami turun ke kawasan tu, kami ada lalu satu kawasan macam cawang. Lepas tu ada macam bilik kontena macam tu lah. Dan masa tu kami tengok bilik kontena tu lampunya terpasang. Dan kami dengar ada bunyi dalam bilik kontena tu. Tapi bila ditengokkan balik, tak ada apa-apa bukti yang mengatakan ada orang di dalam tu. Sebab yelah, takkanlah orang yang jaga kawasan tu dia jalan kaki sepanjang-panjang ni nak pergi situ jalan kaki kan. Sebab kami tak nampak satu kenderaan tu yang ada kat kawasan tu, sama ada motor ataupun kereta, mana basikal pun tak ada. Okey, berbalik pada tadi, apa yang saya nak sambung yang tadi. Selepas kami turun dari kawasan apa barak tu, bilik-bilik tu, memang tak ada gangguan apa-apa. Kami masuk ke bilik lain. Masa tu saya dapat lihat satu sosok tubuh berwarna putih. Punya pakaian dia lah kot, warna putih. Dan rambut panjang. Tak nampak muka. Sebab dia membelakangi apa? Kira kami menghadap sini. Mata tu menghadap sana. Kira kami tengok belakang dia. So saya pun tahan lah rakan-rakan saya. Tanya dekat rakan-rakan saya sama ada nampak atau tak apa yang ada kat depan. Salah seorang nampak. Memang saya tanya apa dia, dan dia bagi tahu benda yang sama apa yang saya nampak. Okey. So saya pun bacalah satu ayat, dan alhamdulillah selepas saya baca satu ayat, makhluk tu pun hilang lah. Kakak cantik tu dia pun hilang. So kami pun teruskanlah perjalanan kami, lakukan aktiviti kami. Kami masuk ke satu ruangan bilik ni, dan kawasan tersebut, keadaan dalam kawasan tersebut sangat bahang, sangat bahang. Punya panas dia. Dan saya tanya pada rakan-rakan yang lain, mereka ada rasa ke tak apa yang saya rasa, dan mereka pun kata memang ada rasa juga, panas, bahang. So kami pun ambil keputusan untuk bergerak terus. Sampailah kami tembus ke satu ruangan kot takraw. Okay, satu ruangan kot takraw. Kami pun turun, pergi ke base balik. Dan apa yang peliknya ialah
Masa kami turun ke blok 1, yang masa first kami turun ke blok di arah kanan. Dan kami keluar balik ke apa, memang tak ada keluar balik ke atas. Lepas masuk ke blok arah kanan tu, kami tak ada naik balik Kami terus straight masuk ke ruangan bilik-bilik tu, sampai ke kod tu kami tu keluar. Masalahnya kod tu di arah, kalau kami menghadap ke apa atas bukit, kod tu belah kiri. Boleh bayangkan tak? Masuk belah kanan, kami turun belah kanan dan kami keluar belah kiri. Kalau nak ikutkan, kalau kami turun belah kanan, kami akan keluar pun dari arah ke belah kanan kami. Tapi masalahnya kami turun belah kanan, tapi kami keluar balik daripada kawasan tu di belah kiri. Kod takraw tu memang di bahagian belah kiri. Kalau kami menghadap ke arah nak naik bukit tu, kod tu memang belah kiri. Apa dia punya padang takraw tu. So masa tu pun saya pelik. Saya tanyalah rakan-rakan saya, tak rasa pelik ke? Kita turun kanan, kita keluar balik kiri. Member-member pun dia kata tak perasan pula kan. Sebab saya pun beritahu lah, saya memang yakin kita naik bukit tadi sampai hujung, kita memang turun kanan. Dia kona bukit tu, walaupun dia kona, tapi dia konanya bukan kona apa pusing. Dia kona-kona gitu je. So masih, kalau turun belah kanan, kalau kita nak keluar pun memang dari arah kanan menghadap ke bukit. Masa tu saya dah agak memang dah confused betul lah. Macam mana kami naik, kami turun belah kanan, keluar belah kiri. Masa tu dah pelik. So kat saya pun tak apalah, relax, apa, tenangkan diri apa semua. So stay lah dekat base, apa kat base dengan rakan-rakan saya. So pada masa tu saya bermain lampu, suluh-suluh dekat area kawasan pokok yang berdekatan dengan takraw, apa, padang takraw tu. Masa suluh-suluh tu saya ternampak ada satu kelibat melintasi apa, cahaya lampu suluh saya. Dan kelibat tu bukanlah warna putih, tapi warna hitam. Tapi dia bukanlah bentuk kelawar ataupun bentuk burung Dia saiz makhluk tersebut memang besar. Ibarat saiz makhluk tu besar dia lebih kurang saiz manusia yang bukan ketinggian yang 170, dia manusia yang rendah lah. Tapi memang saiz dia bukanlah saiz bentuk haiwan, burung ataupun benda lain makhluk apa, haiwan lain. Masa tu saya terkejut lah bila nampak ada benda yang lintas apa dekat cahaya lampu suluh tu. Bila saya suluh balik, tak nampak apa-apa. So okay, tak apa, saya pun main lah lampu tu ke arah lain, ke kiri, ke belah kiri. Mana yang belah kiri, belah bawah dekat dengan pintu pagar masuk tu ada satu perik. Kat belah dalam tu macam tempat orang, apa, ada satu papan bentuk orang yang mana tempat untuk latihan menembak. Dan saya ternampak dalam satu bilik tu ada sesuatu yang mengintai. Dia mengintai di sebalik pintu, warna hitam, bagi hitam lah. Masa tu waktu endah suluh lagi tu, nampak lagi satu makhluk warna hitam juga. So memang boleh agak lah. Apa yang saya nampak masa tu. Makhluk yang sama yang terbang masa dia terbang dekat dengan suluh saya tu cahaya lampu. So selepas tu leader kami buat keputusan untuk buat sesi uji nyali. Tapi masa tu perasaan masa tu kami semula agak berdebar-debar, tak tahu kenapa.
tiba-tiba rasa macam ish, nak buat ke tak kan uji nyali ni. So tak apalah, kita orang pun ambil keputusan untuk sama-sama lah sama-sama uji nyali, sama-sama stay down di kawasan Kot Takraw tu lah. Dan masa kami berada di Kot Takraw tu, kami taklah duduk berdekatan Kami buat macam bulatan tapi berjarak lah. Dan masa tu rakan kami dia memasang lagu Lengsir Wangi. Dan masa lagu tu dimainkan, adalah yang menyahut nak ikut sama dengan lagu tu. Dan sebalik bunyi lagu tu adalah bunyi lain. Yang mana sekejap kami mendengar bunyi hilai tawa. Dan kami mendengar ada satu bunyi yang sangat pelik. Nak kata dia macam mengerang pun tak juga. Dia macam bunyi kucing atau anjing dalam keadaan yang marah, bunyi suaranya macam mana kan. So rakan-rakan tahulah kalau bunyi kucing anjing kalau marah macam mana. Lebih kurang macam itulah kami dengar. Kami dengar bunyi macam tu, dia tak ada bunyi macam makin lama makin tinggi, macam marah terus macam kucing lepas dia dah mengerang tu dia terus marah, tak ada. Dia dengar bunyi mengerang macam tu je. Saya nak ceritakan, nak bagi tahu bunyi macam mana pun saya susah nak bagi tahu. Siapa yang pernah alami tu dia tahulah macam mana ada bunyi macam tu kan. Saya pula saya tak boleh nak explainkan macam mana bunyi dia. Nak bagi tahu lebih lanjut bunyinya macam mana, cara bunyi saya nak buat tu pun susah. So kami pun kami masa tu agak berdebar-debar lah sebab dengar bunyi macam tu So kami stay kat situ dah 30 minit. Tiba-tiba suasana kawasan situ menjadi sangat-sangat sejuk. Sangat-sangat sejuk. Sejuk yang melampau. Kalau kita duduk dalam ruangan bilik yang berekon, lagi sejuk daripada bilik berekon tu. Dan dalam suasana sejuk macam tu, tiba-tiba angin kuat ada satu angin kuat datang. Memang kuatlah angin tu. Masalahnya angin kuat tu dia tak ke arah tak dekat tempat lain. Dia dekat dengan kami je rasa angin tu. Sebab kami nampak dah pokok-pokok yang berdekatan dengan kami tu dia bergoyang. Tapi pokok-pokok yang berjauhan dengan tempat kami tu tak bergoyang. Masa tu dah rasa seram semacam lah kan. Dah risau lah. So kami pun mulalah berbincang nak gerak terus ke atau tak. Tapi kami ambil keputusan untuk stay lagi kat kawasan tu. Saya cakap selagi tak ada apa-apa, kita jangan gerak. So selepas saya cakap itu, jadilah satu kejadian yang mana sangat-sangat menyeramkan dan mengejutkan kami semua yang ada kat situ. Kami dikejutkan dengan satu bunyi orang menjerit. Bunyi orang menjerit itu sangat garau. Memang kuat bunyi dia. Bunyi itu datang daripada barek yang kami nak turun ke Padang Takraw tu. Masa tu dah rasa seram lah. Selepas kami dengar bunyi jeritan tu, kami pun terus membuat keputusan untuk keluar daripada kawasan tersebut Jadi kami bangun,
Turun ke bawah. Turun ke bawah. Dan ambil segala barang-barang kami. Kami pun keluarlah daripada kawasan camp tersebut. Kami pun terus pulang, gerak pulang ke rumah masing-masing. Jadi memang sampai sekarang saya tak boleh lupa lah apa yang jadi dekat saya. Yang mana kami naik atas bukit, turun belah kanan, keluar balik belah kiri. Itu memang tak boleh nak dilupakan lah. Memang sampai sekarang masih confused macam mana boleh jadi macam tu. Okey, setakat itu saja kongsi pengalaman kali ini. Karat, dekat. Sorry, kucing ada lalu kat sebelah. Okey, setakat ini sajalah kongsi pengalaman yang boleh saya ceritakan. InsyaAllah video akan datang saya akan kongsikan lagi lah pengalaman-pengalaman yang lain. Mungkin selepas ini saya akan kongsikan pengalaman saya di Jalan Gombak Lama, di area Jalan Gombak Lama, iaitu di Balai Polis Lama, Balai Polis Gombak Lama, Nimaland, dan satu lagi adalah bekas tapak universiti, tak silap saya, atau bekas tapak college. Okay, so kepada rakan-rakan semua, jangan lupa tinggalkan komen. Jika rakan-rakan semua rasa video ini menarik perhatian rakan-rakan semua, bolehlah share video ni. Jangan lupa share dan juga jangan lupa like. Dan kepada yang baru datang melawati channel ini, yang baru menonton video dari MAV, bolehlah tekan subscribe dan juga jangan lupa tekan bel butang lonceng itu untuk mendapatkan notifikasi seterusnya. Okey, setakat ini je lah yang saya boleh ceritakan. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Dan ingat, jangan lupa subscribe channel ini, tekan bell button untuk mendapatkan notifikasi seterusnya, dan jangan lupa tekan like, share dan komen. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao, bye bye.